Dia macam bom, bila orang bom, orang pun rapat dengan tanah. Sebab bom ni dia naik kot tu. Beza dengan nuklear dia kot tu. Jadi doa ni dia pergi macam tu. Ad-doa silahul mu'min. Jadi setiap orang tu mati dalam perang Badar. Qul Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'aka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rawahu Ibnu Hibban. Nabi SAW dalam hadis yang kita baca pada malam ini ialah hadis yang Nabi SAW meninggalkan kepada kita satu doa. Doa ini dibaca pada ketika mana kita berada pada waktu pagi, dibaca pada ketika kita berada pada waktu petang, dan yang ketiga kita baca pada ketika kita nak tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa ni Nabi kata, qul, katakan, Allahumma fatiras samawati wal ard. Wahai Tuhan, fatiras samawati wal ard, yang mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, Tuhan yang maha mengetahui akan perkara ghaib dan perkara yang nyata. Rabba kulli syai'in wa malikahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan yang mengurus segala sesuatu dan juga menguasainya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Engkau. A'udzubika min syarri nafsi. Aku pohon kepada Engkau, aku berlindung dengan Engkau, min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku, wa min syarri syaitani wa syirkihi, dan daripada kejahatan syaitan dan sekutunya. Qulha, Nabi ulang lagi, katakan kalimat-kalimat ini idza asbahta, bila mana engkau berada pada waktu pagi, wa idza amsayta, dan ketika mana engkau berada pada waktu petang, wa idza akhadhta madja'aka, dan yang ketiga apabila engkau di waktu engkau hendak tidur pada waktu malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Doa ialah senjata orang yang beriman. Nabi sebut dalam hadisnya, ad-du'a silahul mu'min. Doa ialah senjata kepada orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam peristiwa hijrah ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana dia nak berhijrah, dia telah ditahan oleh kafir Quraisy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika ditahan dan ditangkap oleh kafir Quraisy, ketika itu dia diikat. Ketika itu dia ditanya, macam mana kalau Muhammad, tempat engkau diikat dan disiksa ini digantikan dengan Muhammad?
Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu menjawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku tidak merelai sekalipun tercucuk duri di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapan dia ini menjadikan semua yang menyaksikan ucapan yang dia ucapkan dalam keadaan dia terikat itu, jawapan dia itu menyebabkan semua yang melihat ketawa terbahak-bahak. Mana gelak sungguhlah. Bila lepas tu pakat gelak kat dia, soalan senang dengan ucapan dia tu. Jadi gelak lepas ni ialah ketawa, gelak, mempermain-mainkan ucapan dia. Dia ucapkan daripada hati dia, tapi lepas mempermain-mainkan ucapan yang dia ucapkan. Aku tak rela tempat aku ini diganti dengan Rasulullah. Jadi pakat gelak. Ketika pakat gelak tu, maka dia pun berdoa, Allahumma alaika bi fulan. Itu tunjuk seorang-seorang. Ya Allah, hancurkan dia tu, hancurkan dia tu, hancurkan dia tu, dengan doa Allahumma alaika. Last kali Abu Sufyan, Allahumma alaika bi Abi Sufyan. Saya tak ingat pemimpin Quraisy yang didoakan oleh sahabat ni pun, saya tak ingat sahabat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika dia menyebut Allahumma alaika, ya Allah hancurkan dia ni, musnahkan dia ni, hancurkan dia ni, musnahkan dia tu, setiap orang dia sebut nama. Bila disebut nama, setiap yang gelap berhenti. Terhenti gelap. Sebab doa ni bila mana dia qabul, akan dirasai oleh orang yang terkena doa tu. Sebab doa orang yang kena zalim ni, dia tidak terhijab. Maka sebab itu Nabi kata, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takutilah doa orang kena zalim, kerana tidak ada di antara dia dan Allah itu sebarang hijab pun. Makna pasti Allah akan terima permintaan dan doa dia. Sampailah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam sebuah hadis qudsi, la ansurannaka walau ba'da hin. Allah berjanji, aku pasti akan tolong hang walaupun mengambil masa yang sikit lagi. Nabi Allah Musa sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah hancurkan Firaun. 40 tahun baru Allah kabul. Walau ba'da hin, walaupun mengambil masa selepas ini. Maknanya aku tetap tolong hang walaupun ambil masa sikit. Pasal apa Tuhan panjangkan masa sampai 40 tahun baru hancur Firaun? Sebab Tuhan nak bagi dia zalim lagi, sampai maknanya Tuhan nak memperbanyakkan dosa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah nak menambahkan dosa dia. Bila dia banyak dosa, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sangat padan dengan kejahatan dia. Itu hikmah pasal Allah tangguh masa sampai 40 tahun. Allah dah kabul, tapi masa dia tunggu. Makna kalau hang kena lepas ni, memang hang kena teruk. Itu bahasa dia. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, bila dia kata Allahumma alaika tu, setiap yang gelak berhenti. Terberhenti gelak. Bila sampai tak Abu Sufyan, Allahumma alaika bi Abi Sufyan, ya Allah musnahkan, hancurkan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika tu dia stun. Tentu-tentulah stun. Orang bila bom kan, orang bom, orang akan stun. Macam kiper tu. Jadi dia stun, dia rapat ke bumi. Ketika itu dia selamat daripada doa sahabat Nabi ni. Dia macam bom, bila orang bom, orang pun rapat dengan tanah. Sebab bom ni dia naik kot tu. Beza dengan nuklear dia kot tu. Jadi doa ni dia pergi macam tu.
Ad-du'a silahul mu'min. Jadi setiap orang tu mati dalam perang Badar. Setiap orang yang didoakan mati dalam perang Badar. Kecuali Abu Sufyan. Dia selamat dalam perang Badar, dia masuk Islam dalam Fathu Makkah. Dia selamat daripada doa tu. Sebab doa, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Jangan bagi orang berdoa kat kita. Kalau orang nak berdoa, bagi doa baik-baik. Jangan sampai orang berdoa kat kita, nak hancur kita, habis kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu jangan zalim siapa-siapa. Orang zalim orang ni tak lama. Soalan senang. Dia pasti akan kena. Pasti akan dihukum oleh Tuhan. Sebab Tuhan kata, ini haramtu zulma ala nafsi. Allah kata, sesungguhnya aku haramkan zalim ke atas diri aku sendiri. Maka kata Allah, maka kamu jangan zalim siapa-siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka pada malam ini Nabi bagi lagi kat kita satu doa. Doa yang Nabi bagi ini ialah doa nak menjaga diri kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Yang kedua, daripada kejahatan syaitan dan sekutu-sekutu syaitan. Doa ni Nabi mulakan dengan Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Wahai Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi penciptaan Allah terhadap 7 lapis bumi dan 7 lapis langit ialah merupakan satu ciptaan yang sangat hebat. Wahai Tuhan yang hebat, yang mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maknanya dia Tuhan ni, bila kita nak doa kita kena puji dulu. Dia kena puji dulu. Tuhan, Engkau maha kaya ya Allah, Engkau hebat ya Allah, Engkau maha pemurah ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah aku sekian-sekian. Itu passion doa. Doa ni kena puji dulu. Sebab tu doa alhamdulillah rabbil alamin kena puji. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa ni kena puji Tuhan dulu. Dan Nabi SAW telah meletakkan satu pujian yang sangat hebat memuji Allah. Nabi letak satu pujian yang sangat hebat memuji Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fatiras samawati wal ard. Wahai Tuhan yang mencipta 7 lapis langit. Tuan-tuan, langit ni ciptaan Allah yang sangat hebat. Langit yang pertama ni tuan-tuan, lautan tu. Laut. Dia panggil maujun makfuf. Satu laut yang Tuhan tahan daripada menitik ke bumi. Tak turun ke bumi, laut. Maka sebab itu Nabi kita SAW, Allah bagi mukjizat Nabi melebihi Nabi-Nabi yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi Allah Musa belah laut di bumi, tapi Nabi kita belah laut di langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laut di langit tu lebih dalam daripada laut di bumi. Laut di bumi dalam sangat sampai orang nak sampai ke dasar tak boleh. Tak tahulah berapa ratus meter. Tapi kedalaman langit lautan tu lah 500 tahun umur kita baru lepas. 500 tahun umur kita baru lepas. Lautan di bumi tak sedalam tu, lautan di langit lagi dalam. Tu tak kira lapis-lapis yang Tuhan buat. Ada bumi, ada langit yang Tuhan mencipta yang ada langit yang Tuhan cipta daripada besi, daripada perak, daripada emas, daripada yakut, daripada tembaga. Allahu akbar. Tu langit yang Tuhan buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langit yang kita tengok ni tanpa ada tiang, terbina tanpa tiang.
Cuma kata ulama ada tiang, cuma tak nampak. Tapi kita tengok langit tak ada tiang. Tuhan buat macam mana tak bertiang langit ni? Kata ulama, dia macam kotak. Kotak 4 segi tu. Jadi begitulah penciptaan Allah terhadap langit tanpa tiang. Pendapat pertama kata ada tiang. Tiang hak sebelah. Macam kotak tu kan, kita duduk dalam kotak tu. Itulah tiang dia. Walaupun tiang tengah tak ada, tapi tiang keliling tu ialah dinding kepada langit. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau ulama tak abad, kita semua tak tahu. Kita kata tak ada tiang. Sebab tu hari ni bila mana saya nak buat masjid di pondok saya tu, Salah Sina Muhammad, arkitek yang ada masjid ni dia kata, ustaz, kita buat masjid yang tak ada tiang. Dia kata hari ni arkitek ni hari ni dia kata Salah Sina Muhammad, arkitek ni bila orang buat masjid hak terkini, dia tak mau ada tiang tengah. Jadi dia ada cara macam mana nak buat tiang jangan ada tiang tengah. Tiang tengah ni dia potong, dia putus soft. Jadi mana depa telah cipta Salah Sina Muhammad teknologi pembinaan iaitu masjid tanpa tiang tengah. Ini mengambil daripada bagaimana Allah mencipta langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, langit ni hebat. Sama hebat dengan yang menghuni langit tu. Siapa yang duduk di langit? Para malaikat. Malaikat yang hak besar tu, nama hak tiup sangkakala tu, Israfil tu, kepala dia mencecah aras Tuhan, kaki dia mencecah bumi yang ketujuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tang tu pun kita kata, ya Allah Tuhan, malaikat besar sungguh. Kalau malaikat lah sebesar tu, kita dibanding dengan dia jadi macam mana agak-agak? Besar apa? Tak kuman apa? No? Dia besar patara tu. Jadi maknanya langit tempat duduk malaikat tersesuai lah dengan malaikat yang besar tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi satu masa Nabi kita SAW langut ke langit, tengok-tengok malaikat Jibril, Nabi kita pingsan. Langit tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada langit dah yang ada malaikat ya. Lepas-lepas Nabi sedar, Nabi kata, Jibril, besar sungguhlah. Ma'a'zamaka ya Jibril, besar sungguh hang. Kata Jibril, yang tengok tu Muhammad baru sebelah sayapku. Baru sebelah sayapku. Aku ada 600 sayap semua. Nampak tak? Kalau aku buka semua sayapku, hang bayanglah aku sana. Tara satu sayap tu dah penuh langit, dah tak nampak langit, nampak dia ya. Saya bila baca hadis tu, waktu tu dia naik motor lagi, muda-muda dululah. Pokok senang start naik motor, main kuliah pun naik motor. Soalan selamat. Bila saya baca hadis tu, saya berhenti tang tu. Apa? Tang Telaga Mai tu apa panggil? Tanjung Usang. Berhenti Tanjung Usang tu, tongkat motor tengok. Nak menghayati besarnya malaikat. Dia kata, besar sungguhan Jibril. Jibril kata, ada lagi yang besar, Israfil. Kalaulah aku buka semua sayap aku hanang-hanang ratus di kembang tu, untuk bayang besar. Aku buka semua tu, barulah sebelah sayap malaikat Israfil. Salah semua. Malaikat Israfil ni, kata Jibril, dia ada 600 sayap. Dia ada 600 sayap pula. Makna kalau dia buka semua sayap aku, Jibril tak tahu besar mana. Nabi pun kata, ma'a'zama Isra. Jibril, Mikail, bukan Israfil. Ma'a'zama Mikail.
besarnya Mikail. Kata Jibril, ada lagi hak besar? Ada lagi hak besar. Hak besar lagi daripada Mikail, malaikat yang menanggung arasy Allah. Nama Hamalatul Arsy, penanggung arasy Tuhan. Kalau malaikat Mikail dia buka semua sayap dia 600 tu, tak tahulah besar mana dia. Barulah sebelah sayap malaikat Hamalatul Arsy. Hak tu pun ada 600 sayap pula. Daripada 4 orang semua. Bayangkan arasy Tuhan tu besar mana. Sebab dalam hadis sebut, perumpamaan besarnya arasy, kita ambil cincin lempak tengah padang bola. Jadi cincin tu adalah bumi kita, itulah arasy Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi mula dengan Allahumma fatiras samawati wal ardi. Sebab makhluk yang paling besar selepas daripada arasy dan kursi ialah langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langit ni mulia dibanding bumi. Sebab di langit hanya tempat orang mengabdikan diri kepada Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dibanding bumi ni ada yang taat, ada yang maksiat, tapi di langit taat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka didahulukan dengan langit, lepas tu barulah disebut bumi. Langit tempat dihimpunkan ruh orang-orang yang soleh-soleh. Tu bila mana orang mati, kita kata moga-moga Allah himpun ruh dia bersama dengan orang-orang yang soleh-soleh. Tempat himpun ruh orang soleh-soleh di langit ketujuh, namanya Illiyin. Cuma kita kena ambil ingat bab berhutang. Siapa-siapa berhutang, tak ada yang dia bagi tahu siapa yang boleh bayar hutang dia. Kalau dia mati, esok bila dia mati, orang tak tahu dia hutang siapa. Sedangkan dia berhutang, dia naik pun atas, naik pun tidak, bawah pun tak tergantung-gantung antara langit dan bumi. Hak atas pun tak naik, hak turun, hak bawah pun tak turun. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita ni bila kita berhutang, kena abang kat bini kita, abang hutang hak ni. Supaya bila kita mati esok, kita ni betul-betul ditempatkan di tempat orang yang baik-baik. Kalau di bawah bumi ni, tentulah tempat dihimpun ruh orang yang jahat-jahat, dia panggil sijjin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala alimal ghaibi wasyahadah. Jadi penciptaan langit, penciptaan bumi adalah penciptaan yang sangat hebat. Yang Tuhan memulakan penciptaannya daripada bumi dulu. Bumi ni asal-asalnya air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arasy Tuhan tu dulu atas air. Bila mana Allah nak mencipta bumi, maka Allah cipta satu jenis asap. Asap ni dia naik. Bila mana dia naik, maka terbentuklah kun fayakun, terbentuklah hak tu bentuk. Tempoh dia mula Allah cipta pada hari Ahad. Mencipta alam ni pada hari Ahad. Baik, pasal apa mula dengan Ahad? Ahad sebab dia ialah Tuhan yang esa. Waktu tu dia sorang-sorang dia. Siapa dia masih belum cipta lagi, tak cipta apa lagi. Dia mula mencipta pada hari Ahad. Kemudian masalah Sayyidina Muhammad sebelum jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makhluk pertama yang dia cipta ialah ruh Rasulullah, ataupun disebut dengan Nur Muhammad. Kemudian bila dah tercipta Nur Rasulullah, Nur Nabi yang kompleks, yang hebat, yang unik, yang terindah, maka bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas Allah duduk sorang-sorang dia panggil azali.
Maka lepas ada Nabi, maka bermulalah dia panggil zaman mungkin. Sebelum tu bila Allah duduk seorang-seorang dia panggil zaman itu azali. Bila Allah mencipta Nur Muhammad, maka itulah perangan di antara azali dan mungkin. Mungkin ni maknanya bermula yang pertama Allah cipta adalah Nur Rasulullah. Jadi pada ketika itu Rasulullah Sayyidina Muhammad, maka berdualah yang tercipta pada ketika itu, Allah dan Rasulullah. Maka nama hari bila mana dah tercipta Allah dan Rasulullah, maka ketika dia panggil Itsnain. Sampai hari ini Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah mencipta bumi ni, Allah cipta daripada asal-asalnya asap dan naik sampai terbentuk. Maka sebab dalam Quran Allah kata, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air semua benda hidup. Mana daripada air bermula ciptaan segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas Allah cipta bumi selengkap-lengkapnya, Allah cipta pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peralatan-peralatan, benda-benda untuk bumi ini. Bila mana esok ada yang menghuni, mereka boleh mengambil manfaat daripada kewujudan yang tercipta kemudian tu. Apa dia? Seperti pokok-pokok, buah-buahan dan sebagainya. Masalah sinamah. Jadi mana Allah nak cipta makhluk lepas ni, mana bumi ni dah ada pokok-pokok kayu untuk orang nak guna sebagai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelengkapan hidup atas muka dunia. Bila lengkap semua dah, asap tu menaik pula. Asap tu menaik sampai tercipta pula langit yang pertama, langit yang kedua, langit. Jadi semua ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib, semuanya selama 6 hari. Allah mencipta bumi, langit selama 6 hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah cipta semua lengkap pada hari Jumaat. Habislah Tuhan cipta. Hari Jumaat, siapa nama Jumaat? Asal pada jamaah. Jamaah maknanya himpun, habislah tercipta langit dan bumi. Baik. Pada hari yang namanya Sabtu 7 tu, Allah pun mentadbir alam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah pada hari yang ketujuh berlakulah pengurusan Allah terhadap alam ini. Dia panggil istiwa ataupun beristiwa di atas aras tu, jangan salah faham tu. Orang yang berpahaman Wahabi kata duduk di atas kursi mentadbir, duduk atas tempat duduk. Istiwa tu makna bersemayam di atas aras. Salah besar. Bukan duduk, kalau Tuhan duduk, Tuhan berketui macam kita. Tuhan ada punggung untuk duduk. Salah. Jadi maknanya istiwa al-arsh mana mentadbir. Allah pun mula mentadbir alam. Tu dia kata Rabbi kulli syai'in, Rabba kulli syai'in, pentadbir segala sesuatu. Allah bila dicipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dia tahu perkara yang gaib, dia tahu perkara yang syahadah. Tak ada sesuatu yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Hanya Allah Maha mengetahui. Orang tanya, Ustaz, bila nak habis Covid ni? Tak ada pengetahuan kita, dalam pengetahuan Allah je. Kita semua tak boleh mendahului Allah. Kita tak tahu apa nak jadi, tak tahu. Harap-harap kita semua selamat. Kita pun takut ni. Takut kalau Allah tak selamat, habis. Nu ada orang panggil apa? Ada kluster sungai, telaga Salah Sayyidina Muhammad. Tadi saya pilih Ustaz, sembang-sembang, mereka kata kemungkinan kalau Ustaz ni jadi temko.
Kata berat mata orang tu. Kalau ustaz tak boleh keluar, orang keluar tak boleh. Orang luar tak boleh masuk, orang dalam tak boleh keluar. Jadi kita harap tak sampailah ke tahap tu. Kita kena main hajat banyak ni. Ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya ni ujian Tuhan. Dia nak tengok kita sabar ataupun tak. Dia buat ujian macam ni, dia nak tengok masjid mau pi ataupun tak. Ataupun hampa kata payah-payah tak pi. Sebenarnya musim ni main masjid pahala besar. Dengan dibanding main hari itu tak ada masalah pun, main terus masuk ya. Lah ni masuk semua kena masuk pakai topi. Pakai topi ni teruk. No? Kita tak nak, mana kita tu menapah tak selesa. Allahumma salli ala Muhammad. Di Kuala Lumpur, orang ni sepi di mana? Di Negeri Sembilan. Esok pergi masjid tu, bila nak semayang, kita kalau biasa-biasa semayang, kita kata macam ni, samakan sahur, rapatkan sahur. Tak ada lah tu kan. Samakan sahur tu ada, rapat sahur tak boleh dah. Dia tambah. Dia kata, pakai bagi lengkap mas. Mana semua kena semayang, kena pakai mas, kena pakai bagi lengkap. Tutup bagi rapat, bagi elok-elok. Dia pun tutup, mana semua pun tutup. Tu SOP dia pun. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pahala besar musim lah main masjid. Sebab Nabi kata inna izamil jaza' ma'a izamil bala. Pahala besar ikut ujian besar. Jadi siapa main masjid time ni, pahala cukup besar. Siapa tak main, dia kehilangan pahala yang besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم